Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua yang sedang menonton Malaysia hari ini? Saya Haziq Husni. Saya Ani Mizati. Pastinya kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Hari ini hari apa, Haziq? Hari Khamis. 30 November. Tahu-tahu dah 30 November. 30 maknanya 8, 9, 10, 11. Hari ini adalah hari terakhir bulan 11. Betul. Hari Esok terakhir kita akan bulan masuk 11. Disember. Betul. Disember sekejap ni, percayalah. Pejam celik dia dah tahun baru. 2024. Bulan Disember adalah bulan kegemaran saya. Kenapa? Birthday, bukan? Yes! Oh. Apa lagi menyebabkan bulan tu menjadi bulan kegemaran kalau bukan hari jadi? Betul. Tepat sekali. Tapi hari ini Haziq okey saya okey. Saya okey. Lepas kembali bercuti. 2 minggu cuti. So bila balik ni rasa macam naik sikitlah badan. Ya, tapi betul tahu, akhir tahun ni selalunya mereka mengambil kesempatan untuk bercuti kan. Betul. Anak-anak pun cuti sekolah nanti dan sebagainya. Sambil-sambil sama ada tak kisahlah anda memilih untuk bercuti dalam negara ataupun luar negara. Sebenarnya perancangan tu semua kita harapkan yang terbaik, terutama sekali dari sudut cuaca yang perlu kita tahu. Ya betul. Kan? Sebab kena kita nak rancang pergi mana-mana pun kena tahu, jangan ambil tak kisah tentang cuaca. Ya, itu yang lagi paling monsun kan apa. Ya. Cuba elakkan untuk bercuti Ya. di sekitar pantai, laut Betul. dulu, relax dulu. Lepas Betul. tu kita pergilah jalan-jalan bandar dulu. Kan. Bandar, lama tak dengar. Bandar. Bandar selalu. Johor cakap bandar. Nak check tak? Nak check tak? Macam mana? Nak check tak? Oh, boleh. Check cuaca, jom kita check. Nak minta check cuaca tu, minta izin dulu. Betul. Jom kita check cuaca. Macam biasa, tapi banyak tempat juga hujan Kalau kita tengok di Kuching, di Kanga, di Petaling Jaya pun hujan, di Alor Star, di Kota Baru, di Ipoh juga dijangka hujan hari ini. Ya. Dan Haziq, kalau selalunya akhir tahun ni kita selalu dengarkan yang pantai timur sahaja. Tapi sekarang tak boleh nak anggap begitu kerana perubahan cuaca begitu ekstrim. Kadang-kadang kawasan-kawasan yang akhir tahun jarang banjir pun boleh berlaku banjir. Okey, di Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bachok dan juga Pasir Putih. Ini antara kawasan-kawasan yang dikabarkan untuk berwaspada kerana amaran ribut petir dah keluar di map Malaysia di Pantai Timur Betul, di Pantai Timur dan Sarawak lah. Sarawak di Kuching, Serian dan juga Samarahan. Bercakap pasal banjir, ada sebenarnya keadaan banjir. Ada good news sikit lah, Alhamdulillah. Keadaan banjir dekat Terengganu dan Kelantan semakin pulih apabila jumlah mangsa terus menurun setakat 8 malam semalam. Dan di Terengganu hanya 22 orang daripada 5 keluarga masih ditempatkan di pusat pemindahan. Betul, okey. Dan di sini di Kelantan pula mangsa banjir berkurang kepada 317 orang daripada 101 keluarga. Malam ini berbanding 438 orang daripada 137 keluarga seperti yang direkodkan pagi tadi. Ya, dan diharapkan dengan berita ini dapatlah ramai lagi keluarga yang terkandas dapat balik ke rumah masing-masing dan banjir dapat semakin surut dan tiada lagi lah banjir selepas ini berlaku. Sebenarnya proses pembersihan kita nak start semula ni amatlah ketara. Dia punya cabaran dan sebagainya. Jadi macam mana semalam rakan kami wartawan Asri sempat meninjau di kawasan Terengganu kan, membawakan sedikit perkembangan bagaimana peratusan kerosakan rumah, bahagian dalam, bahagian ruang tamu dan sebagainya. Tapi alang-alang Asri dah dekat Terengganu, kita tak bagi balik lagi. Kita suruh dia sarapan. Kita tak bagi balik. Kita suruh makan sarapan dekat sana. So cari sarapan apa yang best dekat Terengganu. Jadi jom kita bersama dengan Asri yang sekarang ni berada di Kuala Terengganu. Katanya nak makan ubi tonyo. Macam mana ubi tonyo? Banyak lagi ni. Memang dok dang ni nak buat semua ni. Buat cepat sikit. Aduh. Cepat sikit. Sempat ke nak siap sebelum ke sebelah ni? Sempat tu. Banyak lagi ni. Kerja banyak. Orang ramai tertunggu. Orang ramai kan? Orang ramai nanti tunggu. Assalamualaikum. Jangan cakap dengan orang saya buat dua kerja. Sebenarnya saya di Kampung Kubang Jela, satu-satunya kedai ubi tonyo di Terengganu yang baru saja beroperasi lebih kurang dalam seminggu. Hari ini genap seminggu. Hari ini genap seminggu dan saya nak bersama dengan kira macam tokek lah. Encik Anwar Arifin. Apa khabar Encik Anwar? Khabar baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya di Kampung Kubang Jela. Encik Anwar, mungkin boleh cerita dengan Encik Anwar macam mana boleh datang idea sebab katanya ubi tonyo ni dari Kelantan. Mula-mula saya tengok dekat TikTok sahabat saya. Lepas tu dalam hari idea tu saya mari ilham. Esok tu saya cuba buat. Cuba buat tu bagi customer rasa tu. Keesokan hari kita jual. Alhamdulillah ada sambutan yang terlalu tinggi. Macam tu. Alhamdulillah lah kan kalau nak katakan rezeki kan. Rezeki musim hujan dan rezeki adik-beradik.
Saya difahamkan Encik Anwar ada usahakan restoran tapi terjejas akibat banjir. Saya ada restoran ikan bakar tu, tapi dalam baru ni kerana banjir kita pun naik jual ubi. Macam tu. Mana mari jual ubi. Dalam jual ubi tu kita buat ubi tonyoh ni pula. Mana rezeki adik-beradik, rezeki kawan-kawan yang kerja, rezeki tukang masak pun boleh buat kerja. Macam tu. Jadi dah seminggu lah kerja menonyoh ni. Masuk hari ni seminggu, cukup seminggu hari ni. Oh, tengok tangan. Tangan habis. Oh, kau dah besar. Memang dah besar sebelah dah. Memang dah besar sebelah. Jadi kiranya kalau dah habis menonyoh ni, ubi ni akan dicuci. Kena cuci. Kena cuci. Dalam satu salahan ni dalam Facebook dia cakap kita tak pakai sarung tangan. Bukan tak mau pakai sarung tangan, tapi benda ni tajam bila kita tu cari. Cari sarung tangan. Sebab ubi ni kita cuci. Betul. Kita cuci. Selepas tonyoh tu kita basuh bersih baru kita buat kuku. Mana kerja ni dari pagi sampai ke petang. Jadi sambutannya saya difahamkan memang cukup menggalakkan. Dalam sehari berapa banyak ubi digunakan? Ubi dalam 300 kilo. 300 kilo hingga 400 kilo. Kelapa parut dalam 30 kilo ke 40 kilo. Mana letih pun berbaloi. Tu je. Jadi ubi pun saya difahamkan dapat di sekitar sini juga. Ubi dari besuk ada, dari atas tu ada, dari tepuh ada, orang mari atas. Kalau kita nak pergi cari barang ni, ubi ni tak sempat. Sebab kita kena ada di kedai. Jadi sememangnya musim tengkujuh ni memang banyaklah ubi dijual, khususnya di Pantai Timur ni kan? Biasa kalau ubi lah yang famousnya di Bangor Tuan Muda dan di Kubang Jela. Di Bangor Tuan Muda dan di Kubang Jela. Kubang Jela memang setiap musim hujan ada ubi di Kubang Jela ni, di Bangor Tuan Muda. Baik, saya nak tunjukkan kepada anda sebenarnya kedai ubi tidak jauh daripada sini, lebih kurang dalam 2 ke 3 kilometer daripada jalan utama ni kan. Kalau anda nak tengok jalannya di sebelah sana saja, kalau boleh lihat, abang minta tunjukkan jalannya. Tapi sekarang memang tak nampak. Saya nak tunjukkan kepada anda ada sedikit bingkisan yang ubi laris dijual di Terengganu. Jom kita saksikan. Ada rahmat di sebalik hujan, nikmat tengkujuh. Setiap kali tibanya musim tengkujuh di Pantai Timur, kalau dapat makanan yang panas-panas, pasti mengasyikkan. Pilihan masyarakat di Kampung Panggul Tuan Muda Terengganu mendapatkan ubi untuk dimakan ketika musim hujan. Bahkan, jualan ubi di Terengganu boleh dikatakan laris ketika ini. Azman Rani, 38 tahun, sudah menjangkakan bahawa dia perlu menambah bilangan ubi sebanyak 500 kg seminggu kerana permintaan yang tinggi daripada pembeli. Dulu kerja dengan ayah dengan mak jual. Waktu start niaga ni habis sekolah Habis sekolah tu tak naik? Habis sekolah kita ni niaga sendiri Sini kalau ikut ni tak berapa ramai mana dah. Mana dari masa saya kecil dulu memang ramai. Dulu macam orang kata macam pesta ubi Kalau dulu macam pesta ubi macam pesta ubi. Nak kiri kanan ni semua ada. Habis Sekarang ada 3 je. Ada 3. Habis 3 ni pun adik-beradik je. Pelbagai jenis ubi didagangkan, antaranya ubi kayu yang diraih dari Pahang dan Indonesia, juga daripada petani tempatan, keledek, ubi kemili dan ubi besar. Kadang-kadang dicampur ubi kayu 2 kilo, ubi stella, tengok atas keadaan selera dia. Esok terima mari lagi. Esok terima mari lagi. Esok kalau ia rasa sedap dengan selera dia mari lagi. Ya kalau kuku dengan pun memang. Ternyata Muhammad Yaakob yang juga pelanggan tetap di sini, acap kali mendapatkan ubi kayu untuk dimakan bersama seisi keluarga. Adalah paling mana orang kelapa parut kan. Orang pun makan kelapa parut.
Tu je. Ni nak makan balik ni, nak makan ni. Ya. Kali ni mungkin sudah makan nasi lagi, kita rebus. Tu je. Biarpun musim tengkujuh ini sering dipalit dengan banjir, masyarakat di sini tetap bersyukur dengan nikmat alam yang diperolehi. Asalkan perut kenyang, hati pun senang. Inilah dia ubi tonyo yang panas-panas, hati-hati. Ubi tonyo yang dah siap dikukus dan selepas itu dibawa ke bahagian sana untuk dibungkus dan dijual. Saya difahamkan kedai akan mula buka pada jam 11 pagi nanti, tapi productionnya dah start tonyoh ni daripada jam 7 pagi saya fahamkan. 7 pagi lagi dah buka. Tapi saya nak biarkan abang ni sambung buat kerja. Saya tak boleh sambung buat kerja dia. Tuan bos, saya nak minta ni curi tulang sikit minta penonton kena tahu. Jom, saya nak rasa bagaimana ubi tonyoh ni. Kita kena berlari sikit sebab dia jauh. Dah sampai. Ini rupa paras ubi tonyoh, masih panas, baru lepas kukus. Dia kena lepas ubi ni direbus bersama gula dan daun pandan, dikukus bersama gula dan daun pandan, kena makan dengan kelapa parut bersama dengan nisang. Orang sini panggil nisang, tapi kita kebiasaannya panggil gula Melaka. Jom, saya nak cuba. Saya cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ya, saya berdiri sikit. Kena campur. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ya Allah, rasa dia. Lemak-lemak ubi tu dicampur dengan rasa lemak masin daripada kelapa parut dan juga gula Melaka tu memang cukup sempurna. Dan ini dapat saya kongsikan kemeriahan dan juga sambutan ubi tonyoh di Terengganu yang satu-satunya berada di sini cukup lazat. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Anwar. Encik Anwar, terima kasih banyak. Dan ini saja saya dapat kongsikan kepada anda. Sebentar lagi ataupun lain-lain masa akan datang akan kami bawakan segala perkembangan di Pantai Timur, ataupun ada banyak lagi perkembangan dan pengisian perkongsian yang akan kami kongsikan kembali ke studio. Sedap rupanya ubi tonyoh tu. Kan? Kalau tengok rupa dia masuk dengan nisang tu. Kan? Nisang gula Melaka kan? Lepas tu dengan kelapa parut. Tak, dia jadi lengkap lah. Bila ada semua rasa, rasa lemak, rasa masin dia ada. Ya, betul. Rasa manis-manis leting tu ada. Dia jadi lengkap. Dia sarapan pagi. Orang Terengganu buat sarapan pagi tau. Yes. Sama juga macam kita dulu. Ubi, rebus. Tapi itulah makanan ujinya dulu. Ubi, kan? Kalau sekarang ni makan lagi setiap pagi tak ada masalah. Kita boleh makan setiap pagi. Cuma nak menyediakan tu mungkin agak rumit lah. Macam-macam proses nak kena buat. Tapi itu cerita pasal makanan. Tapi kejap lagi. Ni nak cerita pasal makanan lagi ni? Makanan ni Aziz tak tahu cerita. Ini Zik, cerita dia. Ni, makanan cendol kita. 2 hari lepas viral juga pasal benda ni. Kenapa? Ini 28 November, nampak tak? Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempat singgah menikmati minuman cendol. Kali ini bersama dengan Yang Teramat Mulia Putera Monaco, Putera Albert II di gerai cendol Lili Lancang, Pahang. Mendapat perhatian umum, memang sempoi lah Aziz kan? Sempoi lah. Kita lepak-lepak minum cendol. Tapi lagi sempoi kejap lagi ni, kita ada satu topik yang sangat-sangat penting dan kena dengan apa situasi yang berlaku di negara kan. Bukan setakat mungkin kepada pasangan suami isteri ataupun kepada kawan-kawan yang kita tak tahu. Betul. Kita risau sekarang ni kan. Sihir guna-guna. Ya, kita nak bawakan pesakit dan juga kita nak bawakan yang individu yang tidak asing lagi. Anda pun kenal saya kira, untuk mengubati dan juga bagaimana sebenarnya terkesannya seseorang individu itu bila terkena sihir guna-guna. Alright, seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Kejap lagi.
Ya, kembali bersama Ms. Syai. Pagi ini Haziq dan juga Anim. Lupa. Awas bahaya tau Haziq ni. Dia 2 minggu dia tak naik kerja, dia dah lupa dah nama kawan-kawan dia. Takut ada sihir guna-guna. Itu yang kita takut tu sekarang. Tapi betul Haziq, sekarang ni cerita dia dah semakin lama semakin diketahui umum. Sebab apa? Setiap kali macam mungkin ada sesuatu yang berubah. Terutama sekali pasangan lah kan. Kita nampak pasangan kita mungkin dah berubah karakter. Kalau dulu mungkin bahagia, happy dan sebagainya, tiba-tiba berubah. Terus menjadi sugul, ada je yang tak kena dalam rumah tangga dan sebagainya. Rujuk kepada mereka yang lebih arif, tahu-tahu ada terkena sihir dan sebagainya. Kita tak boleh nak menidakkan kerana ini sememangnya wujud. Ya, sememangnya ada dalam berlaku dalam kalangan society kita. Ya, kalau tengok kat social media pun ada banyak sekarang ni kes-kes tersebut disebarkan. Diceritakan kepada umum tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga ataupun mungkin dalam situasi pekerjaan. Itu adalah salah satu situasi yang agak popular. Hasad dengki dan sebagainya. Orang tengok orang naik pangkat lah. Terus, semua tak kena lah. Semua tak kena kat mata kita ni. Kita bersama dengan ustaz yang tidak asing lagi lah. Sudah tanya Ustaz Muhammad Lutfi Razali, perunding perubatan alternatif. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali di Malaysia. Ya, Lama tak bersiaran. Lama tak bersiaran. Ustaz membawa seorang yang juga pernah Ustaz pesakit Ustaz laki ya. Okey, di sebelah saya Mustaqim Nordin ataupun lebih senang untuk kita panggil sebagai Encik Hakim. Okey, Assalamualaikum Encik Hakim. Encik Hakim dari Muar. Ya, saya Encik Hakim dari Muar. Sebelum tu kita nak tahulah cerita kan. Setiap orang ada cerita yang berbeza, yang terkena sihir yang berbeza untuk mengganggu situasi-situasi yang berbeza. Kalau Encik Hakim mungkin Encik Hakim boleh ceritakan kepada kami apa yang berlaku. Kalau saya punya pengalaman, saya disyaki antara mangsa kepada minyak dagu. Minyak dagu tu dicalik di atas tapak tangan. Okey, sebab saya seorang meniaga, saya memang itulah kita orang punya mata pencaharian, kita orang meniaga. Kita orang tu maksudnya suami isteri. Okey, faham. Jadi nak dipendekkan ceritanya tu tadi, masa kejadian ni pada tahun awal 2021. Okey, 3 tahun lah macam terlebih kurang ya. Ya, betul. Dan saya mendapatkan minyak dagu tu daripada seseorang yang saya kenali yang telah dicalit dan dia sebagai customer saya. Dan start daripada tu saya terus lose control. Okey. Macam mana? Mungkin kita nak tahu mungkin cara calik dia, apa yang berlaku sewaktu minta maaf boleh saya okey, contoh macam tak ada apa-apa minyak. Tak ada. Okey, okey. Sekarang ni saya beri pada Haziq duit. Okey. Dan cara Haziq menerima duit kan, dia buatkan saya macam gini. Dapat rasa Haziq rasa kat jari. Dia cara jari tu jari kelingking. Jari kelingking. Dia calikkan langsung. Jari jari manis. Lepas tu dia calikkan ke tengah. ke tengah tapak tangan. Tapi Haziq tak rasa apa kan? Tak ada, memang rasa biasalah. Mungkin waktu tu pun memang Encik Hakim rasa biasa je. Masa tu kita sadar. Kita sadar sebab ada satu aroma yang kurang menyenangkan. Bukan bau wangi benda tu? Tak. Bau minyak busuk. Dagu tu bau busuk. Sebab dia ada proses cara buat minyak tu pun ada macam-macam perjalanan dia. Ada bau macam minyak dagu, bau tengik. Kita panggil tengik lah sikit. Jadi bila dah calik macam mana Cik Hakim boleh rasa macam aku terkena ni? Apa yang perubahan yang berlaku kat Cik Hakim? Saya abaikan segala. Terus lupa maknanya saya abaikan perniagaan saya abaikan isteri saya sakit, saya tak ambil tahu lah. Siapa yang sedar Encik Hakim sakit tu? Kawan-kawan. Kawan-kawan nampak keperubahan saya lebih banyak diam, sedangkan sebelum ni saya lebih suka. Ni gambar ni Encik Hakim? Ini adalah hintitan daripada peristiwa calitan tersebut. Tapi tak tahu apa benda sebabnya, tiba-tiba tangan semakin lama semakin... Doktor sekadar sahakan saya sebagai kena jangkitan pada kulit. Itu saja berdasarkan daripada darah saya. Alhamdulillah saya normal, saya bersih. Maknanya kita sihat daripada luaran dan dalaman. Dan saya tak ada apa-apa alergi. Dan sekarang masih lagi dalam proses rawatan dengan ustaz lah. Jadi sekarang ni dah rasa semakin better lah. Betul lah. Tapi lebih banyak kerap agak menong jugalah. Okey, maknanya Ustaz, kita nak tahu sebenarnya minyak dagu ni, sebab kita nak ambil daripada cerita Encik Hakim kan. Minyak dagu ni dia bertujuan untuk Encik Hakim pergi kat dia. Betul fahaman saya? Ke bagaimana Ustaz? Betul. Okey. Berkenaan kita kalau di Malaysia ni, Nusantara dan terutama di Malaysia ni,
bila sebut sihir guna-guna ni, dia kebiasaan ada penggunaan sesuatu benda. Okey. Kita gunakan sesuatu benda untuk menyihir seseorang. Dan di Malaysia biasanya popular dengan minyak dagu, minyak cenuai, minyak senyonyong. Ini yang popular lah. Dan ada bahan-bahan lain lagi lah. Dan minyak dagu tu bila dicalik, dia boleh dicalik pada seseorang ataupun tidak dicalik. Tetapi dicalik pada contoh plastik, kertas dan diberikan. Yang kita pegang lah. Untuk kita pegang. Ataupun pada laluan. Boleh. Boleh tak terkena. perlulah sentuhan kulit. Tak perlu sentuhan kulit pun boleh boleh terjadi. menjadi tanpa sentuhan kulit pun. Ya, boleh terjadi. Ini Senang Ustaz. Begitu senang perkara. Bukan sekadar itu saja. Malahan dengan gambar pun boleh. Wow. Dia risau. Lagi menakutkan. Ya, dengan gambar pun boleh terjadi. Jadi Ustaz, antara sebab minyak dagu ni diberikan, dicalit adalah untuk menjatuhkan reputasi mungkin? Bukan sekadar menjatuhkan reputasi, sebenarnya untuk merebut tempat di hati. Itu sebenarnya, itu tujuan asal minyak guna-guna atau minyak dagu tadi. Dia lebih kepada kita kata minyak guna-guna sihir guna-guna ni dia sama lebih kurang macam sihir pengasih. Sama ada dia berkaitan suami isteri ataupun bukan suami isteri. Kalau suami isteri kebiasaannya dia buat kepada pasangan dia. Isteri dia sayangkan suami, bimbang kahwin lain, bimbang kahwin lain. Akhirnya digunakan minyak tersebut untuk membodohkan pasangan lah. Boleh kita kata bagi dia stay lah. Bagi dia stay lah. Bimbang takut terlepas dan sebagainya. Jadi menggunakan kaedah sihir. Tapi pelbagai lah. Salah satu dia minyak lah. Dia kontrol pasangan dia. Supaya pasangan dia tidak berlaku curang dan sebagainya. Okay, itu kalau guna minyak Ustaz. Ustaz ada sebut mengenai sihir pengasih tadi. Jadi adakah sihir pengasih itu juga menggunakan sesuatu untuk membuatkan orang tu jatuh cinta, untuk membuatkan orang tu sayang dekat dia? Betul. Guna-guna dengan pengasih ni sama je sebenarnya. Sama. Bahan-bahan dia pun lebih kurang. Dan ada juga kadang-kadang bukan sekadar gambar, bukan sekadar minyak, malahan contoh pakaian. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia cukup bimbang kalau pakaian-pakaian kecil yang sebelah dalam disidai di luar. Cukup bimbang orang tua-tua dulu, dia sangat berjaga-jaga. Betul, dia sorok kat dalam kan. Kadang-kadang dia tak jemur di luar pun, jemur di dalam. Betul. Berbeza dengan pakaian yang biasa. Tapi pakaian biasa pun boleh terkena juga, boleh terjadi juga. Okey, antara lain ialah sihir pemisah yang sering kali kita dengar sekarang ni kan. Bertujuan untuk memisahkan suami dan isteri dan selalunya sangat terkait rapat dengan mereka yang berniaga. Betul. Kan? Macam mana yang Cik Hakim kenalah. Ada perniagaan, bahagia bersama dengan isteri, ada keluarga dan ada mata lain yang sakit melihat kepada kebahagiaan itu. Ini pun menjadi satu trend. Saya tak tahulah trend ke ataupun menjadi satu agak popular juga sihir pemisah ni. Ustaz, bagaimana? Dia bukanlah lagi trend sebenarnya. Dia sentiasa terjadi. Cuma tidak digembar-gemburkan. Tapi bila sekarang kita dengan teknologi pelbagai ni, benda kita ni tahu kita lebih cepat mengetahui sesuatu perkara tu tadi. Dan memang benda tu sentiasa terjadi. Bila saya terlibat perbuatan, boleh dikatakan hari-hari ada saja masalah. Sama ada berkaitan sihir pemisah ke, sihir pengasih ke, sihir guna dan pelbagai jenis sihir lah. Banyaklah kalau sihir ni ada pelbagai cabang, berbagai bentuk-bentuk sihir itu dan pelbagai bahan yang diguna pakai untuk tujuan sihir tersebut. Dan perkara itu berlaku kepada Encik Hakim sendiri, iaitu sihir pemisah tu yang ada orang yang ingin memisahkan Encik Hakim dan juga isteri. Mungkin mencemburui ke. Macam mana keadaan Encik Hakim dengan isterinya pada ketika itu? Pada masa tu isteri saya terus terang saya katakan mungkin disebabkan daripada setelah saya terima minyak di tapak tangan tu, saya ni ialah pandai-pandai, senang cakap ikut petua lama lah. Saya langsung pegang isteri saya. Okey. Dan isteri saya sakit tapi saya tak hiraukan dia. Sebab untuk makluman, masa saya jumpa dengan Hakim, saya tanya sejarah dia kena tu kan. Dia kata cerita benda yang sama lah. Ini isteri yang saya yang sewaktu sakit. Sakit. Sebab isterinya ada di studio hari ni Puan ya. Nampak lain lah, beza, sangat beza dengan ni nampak dengan cengkungnya. Tak mampu nak bangun apa semua. Tak larat. Tak larat langsung. Tak larat. Ni kira senang cakap masa pertengahan sakit setelah saya dirawat separuh dengan ustaz, kita dah mula sadar dan saya perlu menjalankan tugas dan tanggungjawab saya sebagai seorang suami. Jadi macam mana ustaz merawat Hakim dan isteri? Okey, mula kita detect dululah, tengok dulu. Yang pertama sekali sebenarnya kita bukan rawat dia. Kita tak rawat dia mula asal. Kita rawat isteri dia dulu sebab masa kita datang,
masa kita datang dapat maklumat ini, waktu tersebut dia beritahu dah, Ustaz, kami dah tak ada apa-apa dah. Dah tak ada apa-apa, dah tak berniaga, dah tak apa. Dah tak ada apa, tak apalah, kita ikhtiar, saya kata. Mudah-mudahan Allah bantu, saya kata. Jadi bila kita pergi, waktu tu dia dia okey. Sebenarnya macam Hakim cakap tadi, selepas saja dia terkena, dia rasa dah lain, dia terus bersalaman dengan isteri dia. Dan ada satu lafaz. Apa lafaz yang Hakim cakap pada isteri tu ni? Sayang abang, cinta abang hanya untuk ayang dari dunia hingga akhirat. Memang terkeluar macam tu Terkeluar je? macam tu. Dia spontan, dia kata. Spontan dekat masa kami tengah berniaga lah. Sebab tu kami tengah betul-betul berniaga. lepas calit tu? Betul-betul selepas calit. Dia spontan. Jadi kesan dia tu, isteri dia tumbang. Isteri dia tumbang. Bukan Cik Hakim yang tumbang. Isteri dia tumbang. Sebabkan sentuhan tu? Sebab sentuhan tu tadi. Dia tombang, sakit dan mula-mula kita tak pergi hospital. Saya just abaikan saja. Masa tu dah tak ada perasaan apalah, dah kosong lah. Nak kesian pun tak ada. Tak ada. Tak ada hirau dah lah masa tu Tak perasaannya. ada. Memang kalau boleh kita nak cari jalan supaya dapat keluar daripada rumah. Memang, ada memang je. dah rasa. Ada je. keluar rumah Macam senang cakap gerak hati tu macam keluarlah. Keluarlah. Dia macam ada tak kena. Duduk rumah je tak kena. Duduk rumah je tak kena. Panas hati. Panas Panas. Kita tengok bini kita yang tengah sakit tu, hati rasa macam nyampah. Okay, jadi Ustaz. Okey, lepas tu Ustaz, rawatannya? Kemudian bila kita tengok isteri dia, terus terang cakap, saya terlibat dalam pengurusan jenazah. Bila terlibat pengurusan jenazah, saya banyak rawat orang pesakit-pesakit yang kata yang susah nak meninggal. Bila saya pergi, saya sembang dengan saya punya isteri, saya kata, tengok tanda kematian ni dah ada. Saya kata dah ada tanda kematian dah. Waktu dia jalan tu pun kita tengok dia membongkok, nak bangun dia tak lepas sangat dah. Tapi dia cuba jalan tu, dah membongkok-bongkok macam orang tua lah. Macam orang tua jalan. Saya kata, ni kalau rawat ni kerang, macam tak ada harapan dah kalau tengok. Tak ada harapan dah. Tapi masa sama kita bekalkan air lah. Kita ruqyah, bekalkan air. Dan saya suruh isteri saya cek bahagian perut dia. Dan Alhamdulillah izin Allah lah. Itu semua betul. Sakit Allah beri, sembuh Allah beri. Alhamdulillah izin Allah tu tadi. Selepas 3 hari saja dia dah minum air pun semua. Cik Hakim saya terkejut macam mana isteri dia boleh bangun macam sihat. Macam sihat balik. Perubahan tu. Nampak berubah? Berubah dalam masa 3 hari. Tapi masa tu Cik Hakim tak dirawat apa-apa lagi? Belum. Waktu tu belum lagi. Belum lagi. Sebab kita tak syak waktu tu. Kita tak syak ke dia. Sebab dia cuma macam... Dia nampak normal lah. Dia nampak normal dari segi fizikal. Cuma dia macam hilang rasa kasih sayang pada isteri. Tak ada belas kasihan. Tak ada empati. Tak ada masa tu. Dia cuma waktu tu je. Dia rasa itu je lah. Nampak pada muka dia macam itu je lah. Faham. Bila kita dah mula rawat, baru kesan dia timbul pada dia balik. Itu yang tangan dia tu. Dia naik. Dia tak dapat bagi kepada isteri. Encik Hakim. Tapi isteri dah agak teruk sebenarnya. Mula sebabnya jumpa kita pun dah agak lama. Bukan baru kena. Dia dah agak lama juga dah maknanya dah pergi cek sana cek sini jugalah. Tapi yalah Allah belum izinkan. Yalah betul. Cuma kebetulan kita pergi Allah nak izinkan. Sihat itu saja. Kemudian barulah nampak perubahan pada dia. Yang pertama sekali tangan dia lah. Tangan dia tu macam kita kata macam memburuk. Tangan tu memburuk. Nak kata sakit kulit, saya kata takkan sampai tahap macam ni. Yeah. Dia sampai begini ya. Ini dalam keadaan yang paling teruk lah ya, Cik Hakim. Ini yang keadaan yang hitam 3 hari selepas gatal-gatal dia langsung meletup. Dia macam 3 hari saja. Macam terbakar jadinya. Sebab kalau dibakar, sakit kulit dia perlukan masa juga untuk sampai ke tahap yang paling teruk kan. Faham? Ya, dan kalau sakit kulit, kebiasaan kan dia merebak ke tempat lain. Tapi di situ saja. Di kawasan calitan tu lah. Ya, di kawasan yang dilegitkan jari tu tadi. Tapi sebenarnya ada satu gambar yang kita nak tunjuk. Boleh. Ya. Gambar ni, gambar sewaktu Encik Hakim bersama isteri. Ini senang cakap pujuk dia lah bergambar sebab dia tak ada harapan kan. Kita nak kenangan kan. Masa tu pun dalam proses perubatan. Ni gambar yang kedua. Dan boleh tengok apa yang ada di belakang mereka. Sekejap. Kita tengok gambar yang pertama tadi. Gambar pertama. Gambar pertama tadi. Ini gambar kedua kan? Gambar yang ini gambar pertama. Okey. Gambar pertama, gambar yang kedua tadi ada sesuatu. Ada sesuatu macam benda asing lah. Benda asing lah. Macam satu benda yang agak meragukan di situ. Jadi Ustaz, macam daripada gambar ni apa yang Ustaz boleh kongsikan bersama dengan kita keadaan dan situasi ni? Gambar ni pelbagai lah kita wallahu alam lah. Mudah Allah alam. Kadang-kadang Allah nak jemakan sesuatu ni boleh nampak macam-macam lah. Yalah. Cuma lagi sebenarnya waktu Hakim bergambar tadi ialah sebab dia dah macam rasa berserah pada Allah
dia rasa dia nak ambil kenangan terakhir bersama isteri dia. Sebab dia tengok pada pandangan dia pun memang isteri dia tak ada harapan dah. Tersebut. Sebab tu dia paksa isteri dia pakai baju-baju raya dia. Dia cerita saya balik pakai baju raya yang lama. Yang lama pakaikan semula untuk semata-mata ambil gambar saja. Ya, faham. Jadi bila dia ambil gambar itu yang terjadilah. Tapi bagi saya itu mungkin secara kebetulan lah. Kebetulan. Yelah, walaupun betul. Ada gangguan tapi kita sebutlah itu kebetulan. Berapa tahun dah berkahwin Encik Hakim? Alhamdulillah masuk tahun ni dah masuk ke 18 tahun. Masya Allah. Berapa orang anak Encik Hakim? Belum ada. Belum ada. 18 tahun still strong. Sama, semoga ada rezeki Encik Hakim dan isteri. Tapi sebelum kita mengakhiri segmen ini, mungkin kita nak tanya Ustaz antara cara-cara untuk kita dindingkanlah, bloklah daripada benda ni. Bukanlah kita kata macam nak berdinding sangat kan, tapi bagaimana untuk kita ni, kita ni manusia biasa Ustaz kan, penuh dengan dosa, penuh dengan benda yang perlu kita lalui, untuk kita meningkatkan diri kita, mengelakkan daripada terjadinya. Okey, antara amalan yang kita boleh buat, saya pun tak nak bagi panjang-panjang, nanti orang susah nak amalkan. Benda paling mudah yang kita buat iaitu al-mu'awwizat ataupun kita panggil sebagai 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 kul ni diamalkan sebelum tidur malam sekali dan kalau boleh selepas subuh sekali. 2 kali. Kalau tak dapat nak buat kedua-duanya, at least buat sekali. Sebelum tidur tu? Sebelum tidur. Cara dia buat, duduk dalam keadaan kita dah nak tidur lah, ready di atas katil. Baring lah? Baring, sama duduk dulu. Sebelum. Tapi dia dah di atas katil lah. Atas katil paling mudah. Sambil mendadah tangan, kita membaca 3 kul tadi. Habis baca 3 kul, kita tiup pada tapak tangan. Sampai habis. Kena sapu. Seluruh badan? Seluruh badan. Selesai. InsyaAllah. InsyaAllah. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia antara tips sesimpel mungkin yang kita boleh amalkan daripada Ustaz. Masa lepas subuh tu, lepas solat. Selepas solat subuh. Selepas solat kita amalkan. Perkara yang sama juga boleh buat. Cara yang sama. Cara yang sama. Faham? Cara yang sama. Sebelum keluar rumah dan bila kita dah dekat rumah. Betul. Betul kan? Untuk kita kata amalkan. Mungkin mudah. Perkara itu sangat mudah untuk kita amalkan. Jadi ikutlah kalau boleh untuk kita elakkan daripada itulah kita tak tahu mencegah lebih baik. Mencegah lebih baik. Dan ini dia kita bawakan kepada anda isteri Encik Hakim. Kita jemput masuk, silakan. Assalamualaikum puan. Baik duduk sini. Kita diri sama kita diri. Okey. Ya. Assalamualaikum puan. Mungkin kita boleh tahu namanya Encik Hakim? Betty Zuraida. Betty Zuraida. Itulah nampak bagaimana alhamdulillah dah sihat kedua-duanya. Tapi Encik Hakim masih lagi dalam proses dalam proses lah, cuma sikit lagi lah tangan itu masih ada lagi datang-datang. Bila orang dah pernah kena sihir ni dia mudah nak kena pula. Mudah nak kena yang lain-lain. Sebab dia kita kata macam ada laluan, dah ada highway. Jadi mudah nak kena. Betul. Jadi inilah dia. Kita doakanlah semoga dipermudahkan urusan Encik Hakim dan Puan Betty. Terima kasih dan semoga mereka dapat bahagia. Amin. Bersama dengan terima kasih. Begitu juga doa buat kalian. Amin. Terima kasih kita juga ucapkan kepada Ustaz Muhammad Lutfi Razali yang turut bersama dengan kami pada ini memberikan kita banyak antara tips-tips yang kita boleh amalkan. Terima kasih Ustaz. Yang paling penting sekali Ustaz memang orang yang selayaknya untuk memberitahu kan pada kita. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz dan sekalian semua. Kita rehat seketika Haziq. Ya betul. Lepas ini, kita dah cerita pasal sihir kita tinggalkan Haziq, kejap. Haziq, saya nak tanya kalau rumah terbakar, Haziq buat apa? Saya panggil bomba. Okey, tapi hero yang lepas ni hero kanak-kanak. Sebelum bomba datang, sempat dia mengejutkan keluarga dia untuk selamatkan diri. Ya, kita akan bersama hero tu sekejap lagi di Malaysia Hari Ini. Kecil-kecil cili padi, itulah peribahasa yang dapat diungkapkan bagi seorang murid tahun 3 setelah berani menyelamatkan 6 ahli keluarganya yang terperangkap dalam kebakaran 4 September lalu. Al-Tamis Faiz Syahrul Nizam, 9 tahun, anak kedua daripada 5 adik-beradik itu, telah mendapat anugerah pingat Hang Tuah bernilai RM5,000 beserta trofi pada sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan 2023 atas keberaniannya. Tujuan utama penganugerahan itu adalah untuk mengiktiraf kanak-kanak yang menunjukkan keberanian dalam membantu menyelamatkan nyawa manusia, harta benda atau tindakan yang mempunyai elemen keberanian serta luar biasa sewaktu kecemasan, bencana, kemalangan atau darurat.
Menurut Altamis, kejadian itu berlaku pada jam 4 pagi di kediaman keluarganya yang terletak di Bandar Sri Caulfield, Sungai Buloh, Selangor. Dia yang mula sedar daripada tidur akibat terbau asap terus bergegas keluar bilik dan mengejut semua ahli keluarganya itu. Ibunya, Fazrin Ismail, 39 tahun, menyatakan anaknya telah mempelajari silat sejak berusia 6 tahun. Sedikit sebanyak membantu memupuk sikap berani dalam diri anaknya itu. Walaupun kediaman mereka kini musnah kira-kira 70%, mereka tetap bersyukur kerana kesemua ahli keluarganya selamat. Ya, Altamis Faiz. Keberanian yang bukan semua orang ada. Betul. Ya, jadi dengan itu banyak antara anugerah-anugerah yang diterima oleh Altamis sendiri. Kalau lihat di depan saya sampai dah tertutup saya ni anugerah dia. Ya, semua dia tertutup ni dapat pada minggu lepas tau Haziq. Betul. Selalunya kita kumpul anugerah setahun baru ada 5-6 anugerah kan. Haziq lah. Sama lah. Nim sebulan sekali dapat anugerah. Tapi ini Altamis tengok seminggu 4 anugerah. Alhamdulillah. Ya, kita perkenalkan dulu Haziq. Inilah dia, kita bawakan kepada anda adik Altamis Faiz Syarul Nizam, hero mereka. Jadi turut bersama kita adalah ibu bapa kepada nampak? Altamis, iaitu Encik Ezrin Baharudin dan juga Puan Fazrin Ismail. Okey, jadi hari ini kita nak cerita mengenai keberanian adik Altamis. Betul. Di sebalik anugerah ni kan sebenarnya ada cerita dia. Ceritanya sewaktu kebakaran itu berlaku. Jadi mungkin Encik Ezrin nak ceritakan mengenai situasi tersebut. Apabila adik Altamis bangun tapi dengan tenang. Orang kata mengejut semua ahli keluarga. Keadaan pada ketika itu. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih saya ucapkan kepada TV3 kerana memanggil kami untuk sesi di MSH hari ini. Okey, ingin saya ceritakan kejadian tersebut berlaku pada pukul 4 pagi. Yang mana anak saya, Altamis, terhidu bau asap daripada bawah. Oh, dia dekat atas, di bilik atas? Di bilik atas. Okay. Kami semua tidur di bilik atas lah. Yang mana Altamis tidur dengan adiknya. Okey. Dan dia terhidu bau asap dan dia bergegas turun ke bawah. Dan apabila beliau menyedari ada kebakaran di bawah, dia terbawa asap dan dia berlari balik ke atas lah. Mengejut kami sekeluarga. Dan dia mengambil adiknya yang berumur 3 tahun, mendukung adiknya dan juga terus mengambil kunci pintu pagar dan terus kami semua turun ke bawah dengan merangkak sebab asap dah penuh dalam rumah. Merangkak dan kami keluar daripada rumah tu selai sepinggang. Tak ada apa-apa gadget ataupun apa. Tak sebab berlaku dengan pantas sangat-sangat. Api sedang marak dan Altamis terus pergi ke rumah jiran dan terus pergi menggerakkan jiran untuk meminta pertolongan. Okey, itulah saya baca artikel tu, Haziq. Bila saya baca, saya letakkan diri saya kat dalam situasi tu, Puan, Encik. Saya memang tak dapat nak terbayang bagaimana dia ada ketenangan sebegitu. Kan? Betul. Ketenangan yang boleh selamatkan adik, kejut mak ayah dia. Boleh pula kejut jirannya kat sebelah tu. Itu yang memang amazing lah. Satu benda yang luar biasa lah kan. Adik Altamis, ini dia pahlawan kita, hero kita. Dia pun sangat tenang nampaknya. Apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Seronok tak dapat anugerah? Seronok. Tapi ada terbaca hari tu ada sebab juga dapat anugerah. Kenapa masa tu terima anugerah rasa sebab? Apa yang buatkan rasa macam sebab tu, macam mana boleh rasa tu? Rasa nak nangis ke? Rasa nangis. Rasa nangis. Sebab apa rasa nak nangis tu adik Altamis? Sebab rasa macam tak percaya sangat. Ya. Tapi Altamis tahu tak? Tindakan Altamis ni adalah satu tindakan yang bukan semua orang boleh buat. Kan? Yang boleh bergerak, membantu keluarga. Jadi mana datang keberanian tu masa pukul 4 pagi tu? Apa yang Altamis fikir masa tu? Masa tu saya fikir saya nak selamatkan keluarga saya dulu. Memang family je? Lepas tu boleh cerita tak masa tu angkat adik, kejut mak ayah masa tu kan? Boleh ceritakan balik tak macam mana situasi tu boleh dikawal oleh Altamis? Tenang. Mula-mula saya tidur. Lepas saya tidur tu saya terbawa asap dekat bilik saya. Saya pergi tengok bawah tu, tengok apa ada asap tebal kat bawah. Saya naik atas cepat-cepat, saya kejut mak ayah saya, saya kejut adik saya, abang saya ambil kunci, saya dokong adik saya berumur 3 tahun
Lepas tu keluar daripada rumah, lepas tu minta jiran dekat luar, lepas tu jiran sebelah je dengar. Jiran yang belah rumah dekat-dekat lah, betul sebelah tu, awak ketuk-ketuk rumah dia masa tu? Minta tolong. Minta tolong, kejut dia sekali apa semua. Jadi lepas tu memang bomba terus sampai rumah untuk memadamkan kebakaran lah? Selepas jiran tu terjaga, sebelum tu kita cuba menggerakkan jiran-jiran, tapi pukul 4 pagi kan semua orang tengah nyenyak tidur sebenarnya. So kita cuba juga menggerakkan jiran-jiran, dan ada seorang jiran tu di sebelah rumah kami, Cikgu Osman, dia yang terbangun dan dia yang menelpon bomba. Ya, okey. Sebab Altamis ni anak kedua daripada 5 adik-beradik dan semua hero-hero. Ya? Puan Fazrin memang semua hero-hero. Maknanya dalam keluarga ni Puan Fazrin je lah bunga sekuntong, yang lain semuanya. Tapi semua ada pahlawan-pahlawan di sekeliling ni yang menjaga Puan Fazrin ni. Cerita yang paling seronok sebab anak kedua ni, kita selalu dengar kan, anak kedua ni dia ada karakter yang berbeza. Karakter lain. Betul tak? Betul tak Puan Fazrin? Okey, karakter Altamis ni macam mana sebenarnya? Okey, Altamis ni dia memang anak nombor 2 yang kelima. Jadi kalau kita dengar anak nombor 2 ni macam annoying macam tu kan. Ya, kan banyak kan macam ikut cakap dia kan. Kadang-kadang ada sikap macam tu. Tapi ada satu sikap yang sikap protector dia tu yang betul. Yang membezakan dia dengan adik-adik yang lain. Dia caring. Dia caring. Kalau katakan dia makan, dia akan tanya adik-adik dia yang lain. Abang dah makan? Adik-adik dah makan? Baru dia nak makan? Baru dia makan. Utamakan. Mama dah makan, abang dah makan. Okey, makan sama-sama. Dia ada sikap macam tu. Selain daripada adik-adik yang lain pun tak jauh beza lah. Lebih kurang sama karakter dengan Altamis. Tapi mungkin itu apa yang dipupuk oleh ibu ayah sendiri kan? Anak akan ikut daripada segi kita melayan dia bagaimana. Dia mengikut macam mana. Jadi kita bersikap pelindung pada anak-anak dan anak-anak akan meniru macam tu. Tapi Altamis tu maksudnya adalah nama Altamis tu sendiri maksudnya adalah penghulu kan? Segala pemimpin lah. Penghulu segala pemimpin. Jadi maksudnya tu kita boleh nampak lah. Nama tu memberi sedikit apa orang kata? Nampak karakter tu, karakter penghulu tu. Dan Altamis sendiri sebenarnya belajar silat. Ya, betul. Dah daripada umur 6 tahun. 5 anak saya silat. 5 belajar silat. 5 belajar silat. Tapi abang yang sulung tu memang lagi hebat lah. Boleh silat dia. Memang menurun pada dia. Mengajarnya lah. Ya, betul. Jadi Altamis memang nak belajar silat sampai besar lah. Nak. Tapi daripada silat tu sebenarnya memberikan dia keberanian. Disiplinkan diri dia. Berani dia. Dan kalau kita lihat dengan situasi yang berlaku tu, dengan perkara yang berlaku tu menyebabkan Altamis mendapat pelbagai anugerah dan ibu dan ayahnya kena cuti lah. Tak pergi ambil anugerah je. Ya, betul. Bagaimana Altamis ni di rumah? Maknanya, yelah, selain daripada kita tahu dia ni seorang yang sangat protektif kan, jaga adik-beradik yang lain. Apa karakter-karakter lucu Altamis ni? Ataupun dia seorang yang tegas sentiasa ke macam mana? Tak. Altamis ni dia sangat rajin. Kalau boleh semua benda dia nak buat. Basuh kain pun dia nak buat. Kerja rumah, homework tu memang dia buat lah. Jadi dia tak payah disuruh. Kalau anak-anak kena solat kan, ada tak payah. Dia dah tahu dah. Macam saya dengan anak-anak. Sejuk perut kita Puan. Dia dah ada jadual kan. Sejuk tu sampai ke saya. Sejuk betul perut ibu mengandung. Kalau kita tapi dengar bukan mudah. Dia perlukan daripada 5 tahun. Kena ada jadual. Ikut macam disiplin ni. Sebulan 2 memang struggle. Selepas tu dia dah tahu dah. Selepas ni apa. Tak payah tunjuk dah. Dia dah buat sendiri macam tu. Ya, jadi Altamis nak tanya, cita-cita Altamis nak jadi apa dah besar? Mula-mula saya nak jadi doktor gigi. Okey, lepas tu saya nak jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri? Start bila nak jadi Perdana Menteri tu? Tukar cita-cita tu bila? Bila tukar? Waktu nak jadi doktor gigi, lepas tu saya juga nak jadi Perdana Menteri. Okey, maknanya jadi doktor gigi dululah. Lepas tu masuk arena politik jadi Perdana Menteri. Jadi itu adalah satu cita-cita impian. Tak ada masalah. The first ever Perdana Menteri yang ini Doktor Gigi. Doktor Gigi. Ya, jadi apapun kami ucapkan tahniah adik Altamis di atas keberanian yang ditunjukkan dan kita doakan semoga dipermudahkan urusan
satu keluarga mereka. Saya teringin nak dengar perbualan mereka satu beradik ni, kan? 5 orang. Bila 5 orang semua lelaki. Jadi semuanya ada karakter masing-masing. Gaduh mesti ada lah. Itu mesti ada 5 orang. Saya teringin nak dengar 5-5 ni berbual apa agaknya. Apa dia sembangkannya. Allah. Tunggulah, tunggu anak sedigi nanti, anak sedigi. Tunggu anak sedigi nanti. Al-Tamiz, boleh tak nak diri bagi sikit? Boleh? Bagi sikit bunga silat boleh? Tunjuk sikit gerakan silat. Sini. Alah, yang simple sebab apa? Kami pun tak tahu. Serius. Bunga silat sikit boleh? Okey, kat sini. Kamera ni. Kamera ni. Kamera 2 ni. Okey, tunjuk. Boleh? Tengok ni. Tengok sana. 1, 2, 3, go. Lagi. Yang ingat. Dah lupa dah. Dah lupa dah. In character. Tak ingat. Dah tak ingat. Okey, Abang Puan, terima kasih ucapkan kepada sini kan. Ibu ayah Al-Tamiz sendiri yang bersama dengan kami pada hari ini. Jadi kita nak berehat seketika. Betul. Kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk siaran di minit-minit akhir. Pastinya kita nak kongsikan bersama dengan anda. Haziq, jangan lupa Family Duo yang mana... Kita dah sampai ke minggu akhir final. Anda boleh terus mengundi sebanyak 50 kali untuk 3 duo kegemaran anda ni yang tinggal untuk final ni. Syaiful dengan Syahrir Zero, Hakim Rusli dan Arif Baran dan juga Adira dan Emma Suhaimi. Yep, yang akan membuat persembahan terakhir di pentas akhir Family Duo. Bila? 3 Disember ini, hari Ahad, jam 9 malam hanya di TV3. Berduo lebih baik. Alright. Okay. Jom kita tengok cerita apa yang berlaku di seluruh dunia dalam rangkuman berita dunia. Datuk Bandar Seongnam Korea Selatan Shin Sang-jin menganjurkan acara mencari jodoh bagi mengatasi masalah kadar kelahiran rendah. Seramai 100 orang, wanita dan lelaki berkumpul di sebuah hotel memeriahkan acara mencari cinta sejati ini. Bagi pandangan Datuk Bandar, Shin Sang-jin menyebarkan perkara positif mengenai perkahwinan boleh meningkatkan kadar kelahiran dan acara ini adalah salah satu alternatif. Hutan Bolivia menghadapi kebakaran besar-besaran yang telah memusnahkan hutan dan binatang pada 22 November lalu. Sukarelawan dari penduduk tempatan juga membantu memadamkan api walaupun kekurangan peralatan. Ada yang menggunakan botol untuk mengumpul air bagi memadamkan api-api kecil yang masih hidup. Misi menyelamat binatang yang tercedera juga telah dijalankan oleh pasukan perlindungan selepas api dipadamkan. Runtuhan terowong di utarakan India telah menyebabkan 41 mangsa terperangkap selama 17 hari. Difahamkan, kesemua mangsa terperangkap sejak 12 November lalu apabila satu-satunya jalan keluar dihalang oleh runtuhan itu. Misi mencari dan menyelamat juga terpaksa dihentikan atas faktor cuaca dan bentuk muka bumi yang berisiko tinggi. Namun, kesemua mangsa telah pun diselamatkan dan tiada sebarangan kecederaan parah. Walau bagaimanapun, mereka masih memerlukan pemantauan daripada pihak hospital. Kerajaan India turut memberikan wang pampasan bernilai RM100,000 kepada mangsa. Okey, itu dia kita kongsikan bersama dengan anda secara rangkuman apa yang berlaku di luar negara. Ikuti kami untuk pelbagai perkembangan terkini, macam-macam cerita best, cerita viral yang kita bawakan secara sembang ilmiah di MHI. Macam mana kita nak bawakan esok? Okey, jangan lupa tengok hari Jumaat memang kita akan ada soal wang. Kita akan cerita mengenai pembayaran secara cashless. Bagaimana nak uruskan? Sebab apa kita kadang-kadang benda senang kalau kita pergi mana je kita scan QR, scan je. Benda tu sangat senang. Tapi macam mana kita nak mengawal? Ya, betul. Semua kita akan cerita itu yang mengenai paling pengurusannya penting besok. Sekali. Okey, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Malaysia hari ini. Kita aktif juga di TikTok sekarang ni. Jadi jangan lupa untuk ikuti kita pelbagai klip-klip menarik yang akan kita bawakan kepada anda. Macam biasa, sokongan anda dan juga komen anda mungkin menjadi topik kita seterusnya. Bagi tahu je nak topik apa. Mana tahu kita bawa minggu depan pula ya. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami hari ini. Saya Haziq Husni. Saya Ani Mizati. Jaga mata, jaga hati. Jaga diri.